Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang amat kami hormati sekalian. Okay, selamat datang ke program Bicara Mutiara Wanita, iaitu sebuah program bicara santai wanita-wanita hebat alam ke-21. Okay, bersama dengan saya Muhammad Hanafi bin Muhammad, pengacara program Bicara Mutiara Wanita. Okey, sebelum saya melangkah dengan lebih jauh lagi, izinkan saya terlebih dahulu menceritakan sedikit tentang program ini. Okey, program Bicara Wanita Mutiara merupakan sebuah perkataan akronim huruf bagi tajuk program ini. Okey, program Bicara Mutiara Wanita ini merupakan sebuah program bual bicara secara santai bersama-sama dengan para tetamu jemputan yang terdiri daripada kalangan wanita sahaja. Okey, program ini dia lebih kepada diskusi mengenai sesuatu isu, khususnya isu semasa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, itu sedikit mengenai program Bicara Mutiara Wanita kita. Baiklah, tanpa saya membuang masa, eloklah saya memperkenalkan kepada para penonton tetamu-tetamu jemputan kita pada hari ini. Okey, saya difahamkan bahawa tetamu-tetamu jemputan kita ini bukanlah biasa-biasa. Jadi sebelum saya memperkenalkan mereka, izinkan saya menjual pantun terlebih dahululah. Okey, indah sungguh si awan petang, berarak di celah pepohon ara, pemanis dalam, selamat datang, perkenalan tetamu, pembuka bicara. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton yang hadir menyaksikan program kami ini, program Bicara Mutiara Wanita ini menampilkan 5 orang tetamu jemputan yang dibawa khas kepada anda semua untuk membahaskan isu utama bagi diskusi program ini. Mereka dikatakan terdiri daripada kepelbagaian latar diri dan bidang masing-masing. Nampak gajinya, tetamu-tetamu kita kali ini bukan calang-calang. Baiklah, saya terus memperkenalkan kepada anda semua tetamu jemputan kita yang pertama. Okey. Beliau seorang ahli Dewan Bahasa dan Pustaka dan merupakan ahli yang cukup termuda sekali lah menjadi ahli Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, saya perkenalkan kepada anda Encik Nurfaisa Muta. Hai, selamat datang Encik Faisa. Encik Faisa sihat? Hai, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting jugalah untuk kita jaga kesihatan diri kan, lebih-lebih lagi bila kita hidup di zaman pandemik COVID-19 ini. Okay. Saya teruskan lagi dengan tetamu jemputan kita yang kedua. Okay. Beliau merupakan seorang pemenang penerima Anugerah Sastrawan Negara yang ke-15 pada tahun 2020 yang lepas, sekaligus membawa gelaran Sastrawan Negara di usia sangat muda. Wow, cukup hebat je. Okey, sumbangan beliau dapat dilihat menerusi perkembangan sastra tanah air melalui ciptaan karya kreatif, pemikiran dan kegiatan sastra yang bermutu tinggi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya perkenalkan kepada anda semua tetamu jemputan yang cukup luar biasa, iaitu Profesor Dr. Nozida binti Arala. Assalamualaikum. Salah seorang sastrawati negara kita yang cukup tersohor ni. Waalaikumsalam saudara. Beremang ya bulu roma saya bila membaca kan maklumat berdata Prof sendiri ya, dan dapat berdiskusi ilmu bersama dengan Prof. Jadi Prof, apa perkembangan terbaru Prof? Boleh ceritakan sedikit? Pada ketika ini saya tengah dalam usaha untuk menghasilkan sebuah novel lah. Mungkin tahun hadapan akan dapat diterbitkan, insyaAllah. Wah, satu perkembangan yang cukup bagus bagi Prof sendiri. Harap kita semua dapat dapat sokonglah hasil karya Prof sendiri. Okey, baiklah, bagi tetamu jemputan yang ketiga. Okey, dia merupakan seorang mahasiswi di Universiti Pendidikan Sultan Idris dan daripada program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bahasa Melayu dengan kemudian. Jadi saya perkenalkan kepada anda Cik Nur Adila binti Abdul Kadir. Hai, selamat datang. Sihat ke Cik Dila kita? Terima kasih saudara Hanafi. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ahli panel kita yang keempat. Okey, beliau merupakan seorang guru sastra yang cukup hebat sekali dalam bidangnya. Jadi saya perkenalkan kepada anda dan mempersilakan Encik Nur Hafika binti Kamarudin, atau lebih mesra dipanggil sebagai Cikgu Afika. Hai Cikgu Afika, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami.
Hai, Assalamualaikum. Terima kasih juga sebab sudi jemput saya. Okay. Sama-sama. Saya cukup berbangga lah ya dapat menjemput cikgu sendirilah bila berdiskusi tentang isu-isu ni. Okay, tak apa, kita teruskan lagi dengan ahli panel yang kelima dan juga ahli panel yang terakhir kita, iaitu tetamu jemputan kelima kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu sedikit latar belakang dia. Okay? Dia merupakan seorang pakar teknologi yang bekerja di sebuah syarikat berkaitan dengan teknologi dan telah menceburi bidang itu selama 5 tahun. Jadi saya perkenalkan kepada anda semua Cik Nur Ifarah Hanim binti Anha. Assalamualaikum Cik Ifarah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Cik Ifarah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah para penonton sekalian, kita telah pun berkenan-kenan dengan setiap para tetamu jemputan kita. Memang bukan biasa-biasa je tetamu jemputan kita. Ada yang merupakan ahli luar bahasa pustaka, ada yang pakar teknologi maklumat, ada daripada guru sekolah, ada yang daripada mahasiswi sendiri, dan yang paling saya cukup terkejut adalah kehadiran sastrawati negara kita yang sudi meluangkan masa bersama dengan kita ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para tetamu jemputan kita kerana setuju untuk berkongsi buah fikiran dalam diskusi program Bicara Mutiara Wanita. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, program Bicara Mutiara Wanita pada hari ini akan membahaskan mengenai satu isu utama yang cukup orang kata apa, amat sinonim lah dengan kehidupan kita, iaitu evolusi sastra cyber alaf ke-21. Para hadirin sekalian, dunia semakin mendepani era globalisasi yang semakin canggih dari segi penggunaan teknologinya dalam setiap aspek kehidupan seharian. Pergi mana-mana je kita akan melihat setiap orang akan menggunakan teknologi terkini dalam urusan kehidupan seharian mereka. Misalnya macam program Bicara Mutiara Wanita ini yang dijalankan secara webinar ini atau dalam talian ini, hal ini juga turut melibatkan bidang bahasa kita, iaitu bidang kesusasteraan Melayu. Jika sebut saja mengenai kesusasteraan Melayu, pasti perkara pertama yang orang fikir ialah tradisional. Betul tak? Bila cakap pasal kesusasteraan Melayu je, itu macam seolah-olah sinonim dengan tradisional. Okey. Jadi orang pada masa sekarang ni akan anggap kesusasteraan Melayu ni merupakan bidang kajian yang melibatkan perkara-perkara tradisional Melayu dari segi bahan dia, bahasanya dan juga penulisannya. Namun tahukah anda, dunia yang semakin berevolusi ni, bidang kesusasteraan Melayu juga turut mengalami perubahan dengan penerapan elemen teknologi. Jadi berbalik semula kepada tajuk diskusi kita, iaitu evolusi sastra cyber alaf ke-21 ini. Dia merupakan perubahan bidang sastra di mana dahulunya karyanya diterbitkan dalam bentuk buku dan juga akhbar, sehinggalah sekarang penerbitannya tidak lagi bertumpukan hanya kepada buku dan akhbar sahaja, malah lebih kepada media elektronik seperti animasi, video dan juga bahan berwarna-warni lah. Dia perubahan cyber atau teknologi yang semakin maju. Sehubungan dengan itu, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang isu atau topik pada hari ini, kita akan berdiskusi secara menyeluruh dengan kelima-lima ahli panel kita. Jadi, saya akan mulakan terlebih dahulu dengan tetamu jemputan kita selaku panel pertama kita, iaitu Cik Faizah. Okey, Cik Faizah, saya hendak bertanya sebagai kalam pengenalan kepada topik evolusi sastra cyber alaf ke-21 ini. Okey, pada pandangan Encik Faizah sendiri, apakah definisi bagi sastra dan cyber? Okey, bolehkah ceritakan sedikit mengenai evolusi sastra cyber alaf ke-21 itu? Okey, terima kasih kepada saudara Hayati atas soalan yang diajukan tadi. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, saya Nur Faizah binti Muta, ahli Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita berbalik kepada persoalan tadi yang berkaitan dengan sastra dan cyber. Okey, seperti yang kita tahu bahawa sastra ini merupakan satu bidang yang agak luas. Jadi saya akan kupas secara ringkas berkaitan dengan definisi sastra. Okey, baiklah. Sastra. Perkataan sastra ini berasal daripada perkataan bahasa Sanskrit, iaitu kestra, yang membawa makna kitab suci atau lebih indah.
Kesusastraan ni membawa makna yang lebih khusus, iaitu su yang membawa makna lebih baik. Sastra pula membawa maksud segala penghasilan sastra yang dinikmati dan disampaikan dengan baik melalui tulisan dan lisan. Okey, sastra ni juga merupakan satu bidang seni kreatif yang medium penghantarnya adalah bahasa. Kesusastraan ini adalah pemikiran seni yang berkualiti yang diterjemahkan merangkumi semua aspek yang menggunakan bahasa yang bersifat kreatif daripada ciptaan manusia yang menggunakan gagasan emosi, pengalaman hidup dan penggunaan bahasa yang indah. Okey, bagi definisi cyber pula, definisi cyber dia mendahului beberapa istilah yang dikaitkan dengan dunia internet. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, cyber ni diartikan berkaitan dengan komputer dan internet. Jadi makna kata cyber ini tidak dapat dikembangkan dan diperluaskan kepada kata yang lain. Makna cyber ni ia terkepung pada satu makna saja. Oleh itu, Kamus Istilah Kesusastraan masih tidak dapat memasukkan arti cyber dan perluasan makna kata cyber itu. Okey, untuk sastra cyber pula adalah sastra yang dihasilkan di media elektronik. Sastra cyber ini adalah genre sastra yang berinteraktif di alam cyber tanpa batas sempadan dan sekatan waktu untuk mengaksesnya. Okey, penggunaan sastra cyber ini tidak berarti tumpuan kepada buku saja. Namun, ia juga merangkumi bermacam-macam seperti debat, wacana dan lain-lain. Okey, jika kita bercerita tentang evolusi sastra cyber, seperti yang moderator kita cakap tadi, tentang evolusi sastra alaf ke-21. Okey, perkembangan karya sastra ni dia banyak bergantung kepada medium penyebaran utama yang digunakan oleh manusia mengikut zaman. Sastra Melayu ni dia bermula dengan karya lisan dan banyak bergantung ke penyebaran lisan. Sastra ini biasanya menerima pengubahsuaian dan penambahan. Sastra ini berkembang dengan kemunculan sistem tulisan yang diikuti dengan adanya mesin cetak yang telah banyak mengubah ciri perkembangan sastra itu sendiri daripada bentuk lisan kepada bentuk bercetak yang semakin autentik sifatnya. Namun, evolusi yang berlaku sangat perlahan dan makan masa yang lama, memandangkan bukan semua pada ketika dahulu mampu membeli buku sastra ketika itu. Mula tahun 90-an, komputer peribadi mula diperkenalkan dan digunakan dalam kerja menulis dan mencetak semata-mata. Pada sekitar tahun 1980, usaha ke arah pembangunan sistem komunikasi moden berjaya memperkenalkan satu sistem iaitu sistem internet. Daripada itu, kaedah komunikasi ini wujud dan terciptalah wadah komunikasi yang disebut sebagai alam cyber. Okey, internet telah menjadi media yang agak moden dan menjanjikan perspektif dan merupakan tren generasi masa hadapan. Jadi dalam usaha mengembangkan dan memartabatkan kedudukan sastra Malaysia, maka internet digunakan oleh sesetengah pihak untuk membuat laman web khusus untuk sastra yang digelar sebagai e-sastra. Okey, sastra cyber pada hari ini juga telah menjadi satu fenomena yang semakin berkembang di alam maya. Seperti yang kita tahu, sastra cyber mempunyai komuniti sastrawan yang tersendiri dan sebahagian daripada mereka terkenal di dunia nyata. Namun, mereka juga dikenali dalam dunia maya. Selain itu, mereka juga mempunyai pengikut dan pembaca yang bukan sedikit. Oleh itu, keberadaan sastra dan era sains dan teknologi menjadi sangat bermakna. Dan hal ini kerana tanpa sastra, manusia akan hilang satu unsur terpenting dalam kehidupan mereka. Okey. Sastra cyber ni
dia telah mendapat sambutan yang menggalakkan dan secara tidak langsung dapat memupuk minat menulis dalam kalangan penulis baru yang sukar disiarkan karya mereka dalam media konvensional. Jadi keadaan ini juga telah menyebabkan sastra cyber semakin berkembang dan mempunyai pengikut dalam laman sesawang. Kerana pengunjung pada masa ini memerlukan bahan bacaan ringan tanpa memerlukan penggunaan daya intelektual yang tinggi bagi membolehkan ia sentiasa kekal dinamik dan terbuka untuk semua. Oleh itu, perkembangan sastra abad ke-21 ini secara umumnya telah membawa perkembangan baru dalam dunia kesusastraan tanah air. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Cik Faisal untuk keterangan kepada soalan saya. Saya bila dengar jawapan awak tentang evolusi sastra lah daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang, dapatlah kita lihat contohnya dari segi bahan dia lah. Daripada kalau dulu karya sastra, karya kesusastraan Melayu tu disebarkan melalui lisan, dari mulut ke mulut lah kan. Dan lepas tu lama-lama bila semakin tahun berganti tahun, dia daripada jadi akhbar, buku, dan bila dah tulis semakin moden, dia ada videonya, ada macam orang kata animasi lah yang berkaitan dengan cyber kan. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Faisal untuk satu lagi penerangan cukup hebat. Okey, jadi soalan saya yang seterusnya, saya ingin ajukan kepada sastrawati negara kita iaitu Profesor Dr. Norzita. Okey, boleh ke saya bertanya soalan? Boleh sila. Okey, terima kasih Prof. Okey, soalan saya lebih kurang berbunyi beginilah. Okey, sebagai seorang yang cukup arif dalam bidang kesusastraan Melayu kan, boleh tak Prof terangkan tentang skop bidang sastra ni dan apakah kebaikan yang boleh diperoleh menerusi era evolusi sastra cyber ini? Okey, terima kasih kepada saudara Hanafi atas soalan yang diajukan. Terlebih dahulu, seperti yang saudara pengacara maklumkan sebentar tadi, saya adalah Prof. Dr. Norzida Aralah yang kini masih berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pengarah kebudayaan. Okey, berbalik kepada topik pada hari ini iaitu sastra cyber ya. Satu tajuk yang sangat menarik untuk dikupas. Baiklah, terlebih dahulu tidak bolehlah untuk kita membincangkan isu sastra itu sekiranya kita tidak mengenal daripada akar umbinya, betul? Oleh itu saya suka untuk bercerita asal usul bentuk sastra itu sendiri. Tetapi seperti yang panel pertama sudah jelaskan, bagaimanakah wahana utama sastra ini bermula, iaitu daripada bentuk lisan dan melalui percakapan yang melalui kelisanan itu sendiri. Pembentukannya dari segi penyampaian dalam syair, pantun, sajak dan sebagainya. Kemudian kita beralih kepada era pencetakan lah, yang mana popular zaman persuratan yang akhirnya telah dilupakan apabila wujudnya satu gelombang yang baru di dalam lalu lintas sastra itu sendiri, iaitu internet. Jadi buku-buku yang selama ini kita isikan dengan foto-foto dan teks berganti dengan laman dan penulisan yang diselimuti dengan aspek-aspek multimedia lah. Jadi ini adalah merupakan kronologi perubahan zaman sastra. Oleh itu fokus kita pada hari ini, apakah kebaikan sastra itu sendiri ya menurut pandangan sastrawan ataupun penulis sendiri. Jadi pada pendapat saya sebagai sastrawan negara, apakah kebaikan ataupun kelebihan sastra ini secara kesalian? Jadi wahana pertama iaitu sastra dalam bentuk sastra ini memberikan impak positif bukan sahaja kepada penulis tetapi khususnya kepada pembaca. Jadi pertama adalah e-sastra menjadi medan penulisan karya. Hal ini diberikan kerana e-sastra pada hari ini memberikan audiens lebih jauh luas dan membuka ruang untuk pembaca di dunia cyber. Oleh sebab internet merangkumi rangkaian seluruh alam maya, maka karya itu disiarkan di seluruh dunia dan ianya bukan sahaja untuk penulis menerbitkan karyanya kerana tidak terhad dalam bentuk cetakan. Dengan satu klik di hujung jari, dunia sastra cyber itu terpampang di hadapan mata. Begitu pantas ya dan mudah, maka pembaca daripada seluruh luar negara juga dapat mengakses dan membaca karya-karya di Malaysia walaupun ianya berada di dua benua yang berbeza ya.
Justru ianya memberi ruang dan peluang kepada pengkarya tempatan untuk mencari hasil pendapatan penjualan daripada penerbitan buku atas talian lah. Jadi itu adalah wahana pertama. Yang kedua adalah indikatornya memberi struktur baharu dalam konteks sastra. Jadi dalam dunia cyber, sastra ini, internet telah menyediakan tapak yang subur untuk para peminat sastra ataupun penulis, pengkritik dan pengulas menyumbangkan karya mereka di alam maya. Apa yang penting, internet memberikan ruang, wajah dan imej yang baharu kepada sastra. Berbanding tradisi lama kita, ianya lebih kepada bentuk pembacaan sastra yang mana ianya bercetak. Tapi kini, yang telah berubah dimensi menjadi satu yang baru kerana karyanya dalam pembikinan sepanjang masa, ya, dengan penambah-baikan daripada sudut grafik yang menarik. Macam saudara Hanafi katakanlah tadi, ianya penuh dengan warna-warni dan juga grafik yang sangat menarik lah. Malah, karya seperti novel disediakan dalam e-sastra memberi peluang kepada pembaca untuk melengkapkan cerita mengikut selera masing-masingnya. Ini yang terbaru lah, ini sistem yang terbaru. Sebagai contohnya, keunikan novel Hostel Debaran Kedua. Novel Hostel Debaran Kedua yang telah disiarkan dalam e-sastra.com pada tahun 2005 yang lepas. Ia bukanlah hasil minda seorang pengarang, ya. Ia tetapi adalah hasil idea dan buah fikiran daripada 12 orang. Setiap pembaca terpilih boleh mengakses ke halaman web dan mengikut serta dalam eksperimen tersebut. Dan selain itu terdapat juga ruang interaksi antara penulis dan juga pembaca. Jadi dalam ruangan tersebut mereka bebas untuk memberikan komen, pandangan dan cadangan juga untuk penambahbaikan. Sekaligus dia dapat memenuhi cita rasa dan kecenderungan para pembaca. Jadi daripada dua-dua indikator saya sebentar tadi, jelaslah sastra cyber ini memberikan satu impak ataupun kelebihan yang sangat positif. Itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudara pengacara majlis. Okey, terima kasih Prof kerana sudi memberikan pendapat Prof mengenai evolusi sastra cyber alaf ke-21 dari segi definisi daripada skop bidang sastra dia dan juga dari segi kebaikan evolusi tersebut. Okey, dekat sini saya cukup tertarik dengan salah satu kebaikan yang dinyatakan oleh Prof sendiri, iaitu orang kata e-sastra menjadi medan perluasan karya. Okey, macam semua sedia maklum, kalau seorang pengarang tu bila buat sesuatu karya melalui, dia cuma terhad untuk bahan cetakan sahajalah kan. Maksudnya bahan cetakan dia tu akan diedarkan just orang kata di sekeliling dia apa semua, orang kata seluruh Malaysia baru boleh ni. Tapi adanya cyber pada masa sekarang secara tak langsung dapat membuatkan seseorang pengarang itu dapat meluaskan lagi karyanya bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di luar negara, kerana senang, semua orang kata semuanya di hujung jari saja. Just orang kata cari di carian internet, jumpa, tekan, kita baca karya tersebut. Okey, satu orang kata perkongsian cukup menarik daripada Prof sendiri. Okey, nampak gayanya para penonton semua. Jawapan yang diberikan oleh tetamu jemputan kita semua agak luar biasa dan menepati kehendak soalan, sekaligus membantu memudahkan kita untuk lebih memahami tentang evolusi sastra cyber alaf ke-21 ini. Namun itu merupakan pandangan daripada orang yang memang bidangnya. Jadi saya amat berminat untuk bertanyakan kepada Cik Nur Adilah dari sudut pandangan sebagai seorang pelajar mahasiswi lah. Okey, Cik Nur Adilah, saya ingin bertanya kepada Cik Nur Adilah, sebagai seorang mahasiswa yang mengkaji tentang bidang kesusastraan Melayu, okey, apakah kebaikan lain yang boleh diperoleh pelajar seperti Cik Nur Adilah sendiri? Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini untuk menghadiri webinar Bicara Mutiara Wanita berkenaan perkembangan sastra cyber pada abad ke-21 ini. Dan tidak lupa juga saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Hanafi atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk menyatakan pendapat tentang kebaikan evolusi sastra cyber dari sudut pandangan seorang pelajar. Dapat kita lihat
perkembangan sastra sebelum kewujudan sastra cyber telah mengambil masa yang lama kerana tidak semua orang mampu memiliki buku sastra pada ketika itu. Namun, setelah dinaik taraf, iaitu pada tahun 1975, komputer peribadi telah diperkenalkan. Ianya memudahkan kerja menulis dan mencetak karya sehinggalah mencapai pembangunan sistem komunikasi moden di mana sistem internet diperkenalkan sehinggalah pada hari ini. Malahan, kita semua sedia maklum bahawa pembelajaran pada masa kini lebih berasaskan kepada penggunaan internet, terutamanya setelah negara kita Malaysia dilanda wabak COVID-19. Setiap pelajar akan menjadikan internet sebagai sumber utama pencarian data. Antara kebaikan sastra cyber ialah pelajar mampu memperolehi maklumat tambahan yang tepat dan jelas tentang sesuatu karya sastra. Hal ini kerana ayat dan bahasa yang digunakan adalah mudah difahami. Kewujudan sastra cyber membuka peluang kepada pelajar untuk mengaksesnya dengan cepat dan mudah melalui laman sesawang ataupun blog yang berkaitan. Bukan itu sahaja, pelajar juga dapat berkongsi pandangan dan pendapat dengan rakan-rakan cyber yang lain agar membantu memperkembangkan lagi sastra cyber di kalangan masyarakat umum. Selain itu, sastra cyber juga mempunyai isi kandungan yang lebih menarik berbanding majalah sastra. Itulah kebaikan yang dapat kita lihat dari sudut pandangan seorang pelajar. Okey, baiklah, saya faham dan juga turut bersetuju dengan pandangan Cik Nur Adila dari sudut pandangan seorang mahasiswa, khususnya kebaikan tentang orang kata apa, bila pelajar senang untuk mengakses sesuatu bahan karya kesusasteraan Melayu dengan adanya penggunaan cyber pada masa sekarang. Jadi macam pelajar kan bila buat tugasan ke ataupun kerja khusus ke apa ke, memang memerlukan bahan carian yang banyak, dan dengan adanya penggunaan cyber pada masa sekarang ni dapat memudahkan mereka mencari lagi. Jadi tak perlulah untuk ke perpustakaan ke apa ke, just orang kata apa, cuma cari di carian internet saja. Okey, tetapi Cik Nur Adila, okey, setiap kebaikannya sudah tentu akan terselitnya masalah tertentu. Jadi saya ingin bertanya kembali kepada Cik Nur Adila, apakah masalah yang dihadapi oleh pengkaji khususnya pelajar dalam evolusi sastra cyber alaf ke-21? Boleh Cik Nur Adila kongsikan? Baiklah, saya akan memberikan pendapat tentang masalah yang dihadapi bagi evolusi sastra cyber dari sudut pandangan seorang pelajar. Masalah yang paling utama adalah berkaitan dengan rangkaian internet yang lemah. Masalah ini sudah tidak asing lagi dalam kalangan pelajar. Kesukaran mendapatkan internet yang stabil turut mempengaruhi perkembangan sastra cyber. Hal ini kerana segelintir pelajar akan memilih untuk membaca buku dan menghabiskan masa di perpustakaan demi mendapatkan maklumat tambahan bagi menyiapkan tugasan mereka akibat masalah internet yang lemah. Selain itu, pengaruh negatif daripada media sosial. Terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab telah mengubah suai beberapa karya sastra, menyebabkan pelajar sukar mendapatkan maklumat yang sahih. Walau bagaimanapun, setiap masalah pasti mempunyai jalan penyelesaiannya, dan ia juga bukanlah satu penghalang untuk kita terus-menerus meningkatkan pengetahuan tentang sastra. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudara Hanafi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Nur Adila. Okey, jadi bolehlah saya simpulkan ya tuan-tuan dan juga perempuan sekalian, bahawa masalah yang paling utama sekali ialah masalah rangkaian internet lah.
Bila semua tahu penggunaan cyber ni dia memang memerlukan satu capaian internet, dan sekiranya seseorang itu menghadapi masalah capaian internet yang cukup lemah, akan menyukarkanlah seseorang itu untuk mencari bahan-bahan kesusastraan Melayu yang dikehendakinya. Okey, jadi terima kasih kepada Cik Adila kerana sudi berkongsi pendapat anda. Okey, baiklah, tanpa kita membuang masa, jadi kita teruskan lagi perbincangan kita mengenai evolusi sastra cyber alaf ke-21 ini. Jadi tadi kita mendapatkan jawapan ataupun pandangan daripada seorang pelajar. Ya, kali ini saya mahu mendapatkan pandangan daripada seorang guru mengenai topik tersebut. Jadi sudah semestinya Cikgu Hafika sebagai seorang guru sastra. Okey, boleh saya tanya soalan? Boleh. Okey, saya ada dua soalan nak tanya, tapi saya akan tanya satu dulu. Okey, jadi Cikgu Hafika, apakah masalah yang dihadapi oleh para pendidik di mana setiap subjek telah mengalami perubahan teknologi, termasuklah bidang sastra, sekaligus berlakunya evolusi sastra cyber? Okey, dengar tak suara saya? Alhamdulillah, saya mendengar dengan cukup jelas lagi. Okey, terima kasih moderator dengan soalan tersebut. Seperti moderator perkenalkan tadi, saya Nur Hafika Kamarudin merupakan guru sastra yang masih bergelar guru di sebuah sekolah di Johor lah. Okey, bagi menjawab soalan tadi, apakah masalah yang dihadapi oleh para pendidik di mana setiap subjek telah mengalami perubahan teknologi, termasuklah bidang sastra sekaligus berlakunya evolusi sastra cyber. Betul kan soalannya? Okey, bagi saya sendiri iaitu seorang guru sastra, evolusi sastra cyber ini merupakan satu platform yang baik untuk mengembangkan lagi dunia sastra kepada pelajar dan juga masyarakat. Sebab kita tahu cyber ini bersifat luas dan tiada terbatas kan. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Prof Zida tentang impak positif evolusi cyber ini. Namun benar, masalah dan cabaran pasti ada dalam evolusi yang berlaku. Okey, yang pertama, masalah yang dihadapi oleh kami sebagai guru ini adalah kekangan infrastruktur. Kita tahu sastra cyber adalah sastra yang dihasilkan daripada media elektronik, sastra berteknologi, beraudio, video, beranimasi, berwarna-warni serta dipaparkan di skrin komputer kan. Sekiranya infrastruktur ini tidak mencukupi dan lengkap, ia menyukarkan para pendidik kami untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih baik. Sebagai contoh, masalah rangkaian internet yang rendah dan peralatan elektronik yang kurang, macam projektor dan sebagainya lah. Okay, ini menyukarkan lagi kami sebagai guru untuk menjalankan pengajaran secara dengan lebih baik lah. Okey, sebagai contoh saya bagi contoh, sekiranya guru tersebut tidak mempunyai projektor tetapi dia ada laptop, macam mana dia nak menyampaikan pengajaran tersebut kepada pelajar? Contohnya macam menyediakan video-video contoh-contoh sastrawan sedang menyair ataupun sebagainya. Sekiranya tiada, pelajar juga tak dapat maklumat tersebut. Okey, jika kita lihat berlakunya masalah rangkaian internet ini, pelajar tidak dapat maklumat daripada guru. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita jelas sastra ini berkait rapat dengan pantun, puisi, drama dan sebagainya. Oleh itu sebagai guru, ia perlu memaparkan contoh-contoh dari pengkarya untuk memberikan impak kemahiran yang lebih baik. Jadi jika rangkaian internet tidak baik ini, guru tidak dapat memaparkannya. Melainkan guru tersebut menggunakan internet pribadi dan hotspot sendirilah. Okey, apabila ada masalah berkaitan dengan rangkaian internet, ia berkait pula dengan masalah lain. Sebagai contoh, kekangan waktu pula.
kita jelas setiap guru mata pelajaran diberikan waktu mengajar. Jadi sekiranya internet tidak baik, maka pengajaran juga tidak disampaikan dengan baik dan ia memerlukan masa yang panjang bagi memastikan objektif pengajaran tersebut dapat disampaikan. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh pendidik apabila mengalami perubahan teknologi ini adalah kekurangan kemahiran dalam pengendalian IT. Kita jelas teknologi ini melibatkan kemahiran yang baik untuk pengajaran dilaksanakan secara atas talian. Kita jelas sekarang kita diperlukan untuk menggunakan IT sebab kita tahu pengajaran juga di atas talian. Ia menjadikan masalah pada guru kerana ia terpaksa, guru ini terpaksa menghadiri kursus dan belajar secara belajar cara penggunaan IT yang baiklah. Kita jelas juga bidang sastra ini lebih kepada genre macam yang tadi iaitu pantun, syair, gurindam, drama dan sebagainya. Untuk memaparkan contoh syair yang baik, ia memerlukan kemahiran untuk guru mengendalikan IT tersebut. Kalau sebagai guru tidak tahu cara mengendalikannya, maka pelajar juga tak tahu apa yang hendak disampaikan oleh guru. Contohnya bahan yang mudah untuk diperolehi, namun guru perlu menjadi contoh mengakses secara betul kepada pelajar dengan melayari web yang tepat. Seperti yang Cik Nofaisa jelaskan, pihak Dewan Bahasa juga telah mempunyai satu platform yang khusus. Dan itu kita sebagai guru ini perlu menunjukkan contoh yang baiklah. Sekiranya untuk mendapatkan sesuatu bahan, perlu mendapatkannya di sesuatu tempat yang lebih khusus dan sahih. Okey, hal ini bagi mengelakkan budaya plagiat berlaku di antara pelajar. Seterusnya, daya kurang kreativiti dari guru juga menjadi masalah dalam perubahan teknologi evolusi sastra cyber ini. Kita jelas bahawa sastra ini memerlukan daya kreativiti yang baik untuk memastikan pelajar tertarik untuk terus belajar sastra ini. Oleh itu, ia menjadi permasalahanlah sekiranya guru tidak mahir dalam bidang IT dan tiada kreativiti dalam pengajaran sastra ini. Okay, itu saja. Okay, menjawab tak? Okey, sangat-sangat menjawab je Cikgu Hafika mengenai masalah yang dialami oleh para pendidik khususnya bila berlakunya evolusi sastra cyber ni lah. Jadi terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Cikgu Hafika sendiri. Okey, jadi para penonton sekalian, berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Cik Nur Adila sebagai seorang pelajar dan juga Cikgu Hafika sebagai seorang pendidik mengenai evolusi sastra cyber alaf ke-21, ternyata walaupun memberikan kebaikan, tetap akan adanya masalah yang dihadapi oleh kita semua khususnya pelajar dan juga para pendidik sekalian. Tetapi saya yakin, saya sangat-sangat yakin bahawa setiap masalah tidak mustahil akan adanya penyelesaiannya. Jadi Cikgu Hafika, saya nak bertanya soalan sekali lagi kepada Cikgu Hafika sendiri. Bolehkah Cikgu cadangkan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah atau kekurangan dari segi evolusi atau perubahan yang berlaku dalam sastra cyber yang berbangkit ni? Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, cadangan yang boleh saya kongsikan untuk mengatasi masalah atau kekurangan evolusi yang berbangkit adalah menyediakan infrastruktur yang baik. Kita kaitkan dengan keburukan tadi, kita cari solve the problem, okey. Sekiranya infrastruktur ini lengkap dan rangkaian internet diperolehi dan digunakan tiada batas, ia memudahkan lagi kemajuan evolusi sastra ini terus dikenali.
dikenali dan pengajaran juga dapat dijalankan dengan baiklah. Kita jelas bahawa internet ini merangkumi rangkaian seluruh alat maya. Maka karya yang terhasil juga akan tersiar di seluruh dunia lah. Ini memudahkan lagi masyarakat mendalami dunia sastra. Oleh itu, infrastruktur ini adalah sangat penting bagi memudahkan kita mengakses sumber-sumber tersebut. Selain itu juga adalah pihak sekolah juga perlu menyediakan satu kursus ataupun program penggunaan IT dalam kalangan guru. Hal ini bertujuan untuk memupukkan kemahiran penggunaan teknologi kepada guru bagi melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan lah. Seterusnya, sebagai seorang pendidik, cadangan yang wajib dilakukan oleh pendidik adalah dengan membuat penyelidikan bahan-bahan yang tepat, iaitu dengan melayari web-web sastra yang betul bagi memperolehi sumber dan contoh terbaik kepada pelajar. Sebagai contoh, saya lebih gemar untuk melayari Karyanet, BHP, e-sastra dan banyak lagi lah bagi memberikan ruang ataupun peluang kepada pelajar saya untuk lebih memahami keindahan sastra serta mampu menghasilkan karya penulisan yang lebih kreatif. Oleh itu, bukan hanya khusus kepada guru dan pelajar, kita semua iaitu masyarakat perlu bijak dalam menggunakan sastra cyber bagi menyesuaikan sastra kepada perubahan kini agar sastra ini terus meluas dikenali. Okey, itu sahaja. Okey, baiklah, ya betul, memang tepat sekali. Saya juga bila mendengar beberapa cadangan daripada Cikgu Afika, saya juga turut bersetuju dengan pendapat Cikgu mengenai cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh Cikgu sendiri. Saya yakin tetamu jemputan yang lain juga turut bersetuju dengan jawapan tersebut. Mungkin pihak-pihak tertentu, misalnya Ahli Dewan Bahasa dan Pustaka, Cik Faisal sendiri, Ahli Sastrawati Negara kita dan juga pelajar dapat mengaplikasikan cadangan penyelesaian tersebut dalam bidang sastra yang semakin moden dengan teknologi cyber. Terima kasih sekali lagi Cikgu Afika. Baiklah para penonton sekalian, kita sudah pun hampir ke penghujung rancangannya. Namun kita masih lagi mempunyai seorang lagi tetamu jemputan iaitu Cik Ifara. Baiklah, seperti sedia maklum, perkembangan yang berlaku dalam sastra cyber ini sudah tentu merupakan dua elemen utama iaitu elemen sastra dan juga elemen teknologi yang meluas secara bersemuka ataupun secara alam maya. Jadi dengan adanya tetamu kita yang merupakan seorang pakar dalam teknologi maklumat dan komunikasi, Cik Ifara. Okey, saya ingin bertanya soalan kepada anda. Boleh ke Cik Ifara? Okey. Boleh. Soalan saya berbunyi seperti inilah. Apakah berkaitan antara dunia teknologi maklumat dan komunikasi dengan bidang sastra, dan apakah wujudnya laman-laman sesawang yang mempersembahkan sastra secara digital? Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menjemput saya untuk berbicara dalam majlis webinar ini. Sebelum itu, terima kasih saya ucapkan kepada moderator iaitu Saudara Hanafi kerana telah menjemput atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Seperti yang kita ketahui, budaya teknologi maklumat dan komunikasi telah berkembang pesat dalam semua bidang yang di mana telah memberi impak yang begitu besar, khususnya dalam perkembangan bidang ilmu. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dianggap sebagai satu medan untuk menyalurkan atau menyampaikan perkembangan sesuatu ilmu. Oleh itu, bidang sastra turut tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ini. Terdapat beberapa hasil karya sastra yang telah dipaparkan dalam pelbagai media teknologi yang boleh diakses oleh semua pengguna. Berkaitan bidang sastra dengan teknologi maklumat ini telah memberi satu impak yang cukup baik kerana ia dapat membantu memperkembangkan ilmu sastra iaitu
iaitu dengan cara menyiarkan hasil-hasil karya sastra um, di platform teknologi. Dengan adanya sastra cyber ini secara tidak langsung akan membantu memartabatkan lagi kedudukan sastra Melayu bukan sahaja di negara kita, malahan di mata dunia. Okey, seterusnya saya beralih kepada soalan yang kedua, iaitu adakah terdapat contoh-contoh website yang mempersembahkan ilmu sastra? Ya, kalau kita lihat terdapat banyak sastra cyber yang telah diwujudkan di dalam platform teknologi. Antara contoh-contoh website yang boleh saya nyatakan seperti laman sesawang e-sastra, Karyanet, Pustaka Maya, Melayu.com, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan terdapat juga blog yang turut menghasilkan karya-karya sastra. Laman sesawang yang saya sebutkan sebentar tadi, salah satunya iaitu laman sesawang e-sastra merupakan laman sesawang yang sangat besar dan terkenal kerana laman sesawang e-sastra mengandungi lebih ratusan ribu hasil karya sastra yang telah dipersembahkan dalam pelbagai genre sastra. Oleh sebab itu, laman sesawang e-sastra ini mendapat tempat di hati peminat-peminat sastra. Untuk pengetahuan semua, website yang mempersembahkan ilmu sastra atau sastra cyber ini dianggap sebagai majalah atau buku elektronik kerana ianya mempunyai maklumat yang banyak serta lengkap, dan segala hasil karya yang dipersembahkan adalah selaras dengan perkembangan semasa pendidikan dalam dunia teknologi maklumat. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih Cik Farah atas perkongsian beliau tadi mengenai dunia teknologi maklumat, berkaitan antara dunia teknologi maklumat dengan bidang sastra serta laman-laman sesawang yang mempersembahkan sastra secara digital. Bagi saya tahu bahawa terdapat juga beberapa laman sesawang yang mempersembahkan sastra digital. Okey, daripada jawapan yang diberikan oleh Cik Farah sebentar tadi, saya dapat simpulkan bahawa laman sesawang itu dibangunkan secara kreatif dan juga berinovasi untuk mewujudkan sesuatu yang menyeronokkan bagi para pelawat atau pembaca bagi laman sesawang tersebut. Contohnya macam laman sesawang yang dinyatakan oleh Cik Farah sebentar tadilah. Jadi para penonton sekalian bolehlah melayari laman sesawang berkenaan jika anda semua berminat untuk membaca karya-karya kesusastraan Melayu di situ ataupun mendalami bidang kesusastraan secara dalam talian. Jadi dengan berakhirnya jawapan yang diberikan oleh Cik Farah sebentar tadi, maka berakhirlah sudah diskusi ataupun perbincangan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan kita sebentar tadi mengenai topik pembincangan kita, iaitu evolusi sastra cyber alaf ke-21. Dan hal ini sekaligus telah menamatkan webinar sastra program Bicara Mutiara Wanita pada petang ini. Jadi sebelum saya mengakhiri program ini, izinkan saya memberikan beberapa pantun kepada para tetamu jemputan dan juga para penonton sekalian. Banyak keluk ke penarik, keluk tambak, keluk tumbuh pohon kuini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang program Bicara Mutiara Wanita ini berlangsung, kami ingin memohon kemaafan. Sekian, berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.